أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cabang iman yang ke-16, cabang iman yang ke-17. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dalam As-Sahihain. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada manusia, tetapi dia mencabut ilmu dengan kematian ulama. Apabila tiada orang alim yang tinggal, maka manusia akan menjadikan golongan jahil sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya tentang sesuatu, lantas mereka memberi pandangan tanpa sandaran ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan hadis ni kalau kita tengok banyak dah hadis ni yang diajar oleh para alim ulama. Dan kita pun biasa dengar hadis ni dia antara tanda-tanda akhir zaman. Dia antaranya 40 hadis akhir zaman yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam. Hadis ni ada disebut, hadis ni ada disebut. Jadi di sini disebut sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada manusia. Dengan erti kata bagaimana ilmu ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala berbeza dengan harta benda. Harta benda kita ni boleh dihilangkan oleh Allah Ta'ala sekali mata, sama ada terbakar, sama ada kena tipu di skamer, sama ada kena curi, kena rampok. Asal rumah kita ada 100,000, 200,000, ambil habis licin lalu, berkaitan dengan harta mudah. Ada orang rumah besar, kereta mewah, Allah Ta'ala wah mari api sekali kau habis lalu angun letong lalu. Dalam bab ni kita nampak dah ni, dalam bab ni kita nampak mudah kita nak faham. Tetapi dalam bab ilmu dan dimasukkan di sini adalah ilmu agama, keadaan dia berbeza.
ilmu agama ni bukanlah cara Allah Ta'ala menghilangkannya, Allah Ta'ala menghilangkan daripada dada ulama, tidak. Dengan arti kata tak ada dengar, kita dengar berita ada ulama'nya tidur. Esokan ada seorang ulama jahil. Kerana apa? Kerana ilmunya dicuri oleh seorang peropok semalam. Ada orang boleh curi ilmu dalam keadaan sedemikian rupa? Tak ada. Ilmu ni mana boleh dicuri, ilmu ni mana boleh diambil oleh orang lain. Jadi nak khabar di sini, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada dada. Hilang sebagai balik hilang yang datang, tidak. Allah Ta'ala dah buat gitu. Allah Ta'ala dah buat gitu. Tetapi lagu mana? Tetapi dia, yakni Allah, mencabut ilmu dengan kematian ulama'. Cara Allah Ta'ala menghilangkan ilmu agama dah atas muka bumi Allah Ta'ala ni dengan cara dimatikan orang-orang alim. Dimatikan orang-orang alim. Kita nak sebut dulu ya, menggerak berkaitan dengan orang alim ni sendiri. Kalau kita tengok ya, dalam dunia Islam, orang yang boleh membuka mazhab dia lebih kurang 90 lebih. Tak sampai 100 orang. Dan 4 mazhab yang ada di kalangan kita ni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini mazhab yang mana telah dibukukan oleh anak muridnya turun-temurun. Maknanya daripada Imam Syafi'i, dia turun pada anak muridnya Imam Muzani. Dia turun pada anak murid dia Imam Haramain. Dia turun pada Imam Ghazali. Dia turun pula pada Imam Rafi'i. Dia turun pula pada Imam Nawawi. Dia turun pada Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar Haytami. Itu sebagai contoh tu sanad bagi mazhab Syafi'i. Maksudnya ilmu agama dalam mazhab Syafi'i dia sambung sampailah kepada kita orang kita ngaji hari ni. Sampai kepada kita tu dia sambung. Ada pun bagi mazhab yang lain yang tidak ada pada hari ini kerana tidak dibawa, tidak dibukukan oleh anak murid dia. Contoh dia apa? Mazhab Hasanul Basri sebagai contoh. Mazhab Lais bin Sa'ad ni ulama-ulama besar ni. Kalau Imam Hasan Basri ni dia orang yang mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi secara langsung. Tapi mazhabnya tidak ada kerana tidak dibukukan oleh anak muridnya dan tak sampailah pada kita hari ni. Jadi kalau kita tengok ya di kalangan ulama sendiri ni pun, contohlah kita sebut di kalangan mazhab Syafi'i lah mudah. Mazhab Syafi'i apabila anak muridnya baik Imam Rabi', baik Imam Muzani, Imam Ibnu Rahawai, yang mana anak murid Imam Syafi'i ni walaupun dia alim tapi dia tak boleh buka mazhab dia sendiri. Kenapa? Dia dari kalangan ulama dia ada title dia sendiri. Maksud title ni saya sebut satu contoh saja ni, dia panggil mujtahid mutlaq. Tu ulama yang ada title ni, ulama yang boleh buka mazhab dia sendiri. Ulama yang boleh buka mazhab dia sendiri dengan syarat yang telah ditetapkan oleh ulama lah. Bagaimana ilmu hak dia mengaji, dia pakar bahagian apa. Ni hak boleh buka mazhab dia sendiri. Jadi lepas daripada mujtahid mutlak, ashabul mazhab, dia ada pula peringkat kedua. Peringkat ni tak boleh buka mazhab. Tapi dia ada pegang kaedah daripada hak tu guru di atas tu, Imam Syafi'i. Dia baca pula, dia orang alim, ulama besar. Tapi ilmu yang ada pada mereka kurang sikit daripada tok guru mereka. Dan benda ni makin hari makin turun kepada generasi akhir ni, makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Sebab itu kalau kita tengok hari ni, jarang ya kita dengar nama-nama ulama yang disebut padanya imam. Tak ada. Imam semayang tu kita tahulah, tapi tak ada kita dengar Imam Yusuf Qardawi sebagai contoh. Jarang kita dengar panggilan tu wujud.
Sebab apa? Kerana keadaan yang berbeza. Sejak daripada akhir zaman, ilmu makin kurang. Ilmu makin kurang. Ilmu makin kurang. Sebab tu dia ni panggilan syekh. Ada pun pada apa-apa imam ini jarang wujud dalam masyarakat hari ini. Jadi walaupun ada di kalangan anak-anak murid yang begitu memuliakan guru ni, dia panggil juga imam. Contoh Syekh Ali Jumaah, salah seorang ulama Mesir, bekas mufti Mesir. Di kalangan anak-anak muridnya panggil imam. Cuma nak khabar bagaimana gambaran Imam Nawawi dulu, Imam Ghazali dah makin kurang. Tu keadaan ilmu dunia hari ni. Maka sebab itu dia ni sebut makna bagaimana Allah mencabut ilmu dengan kematian ulama, dengan kematian orang alim. Dan sebab apa ilmu jadi cabut? Kerana begini, kerana apabila ulama dia meninggal, dia tak tinggal ilmu macam dia tinggal harta. Kalau tinggal harta senanglah, apabila mati orang alim kalian anak murid anak dia lah hak terima sahkah tu. Dah ilmu ni apabila dia mati dengan ilmu sekali dikebumikan. Jadi ilmu sekali dikebumikan. Sebab itulah ni pesanan untuk yang bercakap dan juga yang mendengar. Kita jangan jadi sebagaimana yang berlaku pada contoh Tok Guru Nik Aziz. Sebagai contoh saja ni. Kalau kita tengok Tok Guru ni, waktu Tok Guru hidup, orang dok ra'i bala mana? Orang dok ra'i bala mana, orang dok muliakan bala mana, macam-macam segala rimah gajah ni kata pada Tok Guru Nik Aziz. Tapi apabila Tok Guru mati kerana macam-macam pujian yang melangit tinggi pada Tok Guru. Sebab apa? Hak ni kerugian yang amat besar. Kita menghargai, memuliakan apabila beliau telah meninggalkan kita. Itu satu perbuatan yang tidak betul. Kita hari ni ada di kalangan Tok Guru yang masih lagi ada di keliling-keliling kita, manfaatkan waktu dia hidup. Jangan apabila meninggal awak sedih, tok dalam video sedih, tok dalam Facebook sedih. Tapi waktu dia hidup kita pergi belajar tak dengar dia. Tak pergi, dah patut orang dia sedihnya. Seolah-olah begitulah, tidak menghargai mereka yang masih lagi hidup. Lepas tu kita ada peluang Tok Guru. Kalau kita tengok Tok Guru masih ada lagi sebagai contoh, ayah cik, bagaimana uzur yang teramat sangat ada. Baru-baru ni bukti ke mana Tok Guru pergi program himpit pemuda tu, boleh nampaklah keadaan Tok Guru nak bangun tu pun kena papah oleh beberapa orang. Tokak tu jadi wajib lah duduk tangan makin hari makin letih. Dan Tok Guru sendiri pun kata, hamba karang buku ni sebab apa hamba nak tinggal ni pada orang semua. Dan hamba rasa pun dah lama dah umur hamba ni. Jadi ni Tok Guru masih ada manfaat lah, manfaat. Jangan apabila tak ada tunjuk kesedihan. Tak ada guna juga sedih semata-mata. Biarlah ada kesungguhan kita dalam nak pergi cari ilmu dengan ulama-ulama yang masih lagi ada. Maka di sini dia sebut cara Allah Ta'ala nak menghilangkan ilmu dengan kematian ulama. Ada ulama dia kata gini, sama ada secara zahir itu maknanya ulama dimatikan ataupun secara maksud yang sebaliknya. Maksud yang sebaliknya begini. Yang pertama, boleh jadi apabila ulama sudah tidak dimuliakan lagi. Tu maksud dia tu. Ulama ada, kiri kanan depan belakang ulama ada, tapi tidak dimuliakan. Orang pandang sebelah mata ya, tak kisahlah dia siapa yang mengaji mana pun, loh hagilah. Maknanya ilmu yang ada pada diri dia tak boleh nak sebar pada orang, kerana orang ni tak ambil manfaat pada dia. Ni satu yang pertama. Yang kedua juga, ataupun peranan ulama yang tidak dibenarkan untuk menyebarkan ilmu dalam masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau istilah zaman dulu, ulama-ulama yang digam. Ni istilah dia ni, ulama-ulama yang digam. Sama ada dipenjarakan terus ataupun tidak dibenarkan bercakap.
Kalau kita tengok hari ni merebak ni satu kepelakang di antaranya di Saudi. Di Saudi kalau belum ni memang dah berlaku dah keadaan yang dahsyat bagaimana orang yang tidak sealiran dengan fahaman di negara Arab Saudi tidak dibenarkan mengajar. Nak dibandingkan nisbah zaman dulu, tok-tok guru pondok pun banyak mengajar di Masjidil Haram. Satu contoh saya nak sebut ya, kita baca kitab Penawar Bagi Hati tu. Pengarang dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia merupakan tok guru pondok, ngaji di pondok lama. Jadi Syekh Abdul Qadir salah seorang yang mengajar di tiang Masjidil Haram. Tu Syekh Abdul Qadir. Dan time dia mengajar, dia antara tempat yang paling ramai sekali orang pergi belajar. Sebab dia mengajar duk guna mic, dia guna duduk tiang. Maka kalau kita aja pergi umrah aja tengok dak. Kalau kita pergi umrah, kita boleh tengok bagaimana tok guru mengajar seorang anak murid. Lepas tu depan tu ada pula tok guru lain, depan tu ada pula. Jadi Syekh Abdul Qadir time dia mengajar setiap hari anak murid tetap dia lebih kurang 6 hingga 800. Dan orang hak paling ramai sekali. Tu Syekh Abdul Qadir Mandili. Jadi tok guru pondok dulu ramai. Tapi apabila berlakunya campur tangan berkaitan dengan bab fahaman ni, maka sebahagian besar di kalangan tok guru pondok tidak boleh mengajar di tempat tu. Begitu. Hak hari ni pula hak dahsyat lagi, hak ulama-ulama yang menegur kesesatan, kesilapan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di sana ditangkap dan dipenjarakan. Dia kita boleh tengok diri sekarang di Arab Saudi, jemputan artis K-pop ataupun artis-artis Hollywood, Bollywood nyajak belaka. Jadi apabila gitu ada ulama tegur, dipenjarakan, dok cakap banyak. Walaupun ulama besar, tu yang kedua boleh jadi digang peranan dia. Sama ada tidak dibenarkan bercakap ataupun dipenjarakan terus. Kalau di kawasan kita ni nampak bibit-bibit tu timbul semula dah ni. Di antaranya adalah kalau kita tengok sahabat-sahabat kita baik di Perak, baik di Pulau Pinang, baik sebahagiannya di negeri Selangor. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni yang tidak dibenarkan mengajar lagi. Kerana apa? Kerana warna yang berbeza. Jadi gitu ni, gitu siap sejik tak benar dah. Banyak kes ni. Ada masjid yang telah dilantik AJK dia. Tiba-tiba dapat surat jabat agama, tidak dibatalkan lantikan tersebut. Dan lantikan akan ditentukan oleh pihak jabat saja. Tak boleh capur tangan orang luar. Tak boleh capur tangan AJK masjid tu sendiri, biar jabat saja cara. Ni hak berlaku. Maka yang kedua, peranan ulama yang tidak dibenarkan untuk berfungsi dalam masyarakat. Yang kedua. Yang ketiga juga, di antaranya apabila orang sudah tidak minat dengan ilmu agama. Tok guru ramai tapi orang hak nak ngaji tak ada. Ni peringatan untuk kita semua ya, katanya Syekh Nuruddin itu salah seorang ulama yang baru meninggal rahimahullah. Seingat saya rasa awal akhir tahun lepas, seingat saya Syekh Nuruddin itu rahimahullah. Syekh Nuruddin dia kata pada anak murid dia. Dia pesan pada anak murid dia, kata antum kamu semua ni di antara golongan-golongan yang melambatkan datangnya Dajjal ke atas muka bumi. Katanya anak murid dia, berapa mu kata gitu Syekh? Dia kata apa? Kamu akan tahu bagaimana apabila datangnya Dajjal, fitnah Dajjal. Asalnya Dajjal ni diangkat sebagai ketua. Lepas tu dia angkat sebagai raja. Lepas tu dia angkat sampai kemuncak sebagai Tuhan. Itu Dajjal. Jadi sebab apa ya orang ramai boleh mengangkat Dajjal sebagai Tuhan? Kerana masyarakat ketika itu majoritinya jahil ilmu agama. Dah kan kita ngaji kan Tuhan lah ke mana hakikat sebenar. Laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak sama satu benda pun dengar dia. Tak ada sama-sama dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila gitu dah Dajjal ni warna orangnya tepang.
matanya buta, rambutnya keriting. Maknanya gambar orang Dajjal tu gambar orang yang tak lawa. Tapi boleh orang anggap dia Tuhan sebab apa? Kerana jahil ilmu agama. Jadi kamu ni orang belajar ilmu agama, maka mu kenal siapa dia Tuhan. Maka Dajjal dia tidak akan muncul lagi selagi mana ilmu agama masih lagi menyebar di atas muka bumi. Dia akan sapa satu perekat yang disebut dalam hadis Nabi ni, hinggalah ada di kalangan anak Adam dia cakap apabila dia kata aku dulu pernah dengar tok aku ni dia sebut Allah tu benda aku tak tahu kok, tapi kaji dengarlah. Siapa perekat tu dah. Maknanya bab ilmu agama tak tahu pakat jahil bodoh belaka dah, kira dunia belaka. Siapa perekat nama Allah pun mereka tak kenal. Dan ni Rasulullah pernah sebut la taqumus saah hatta la yaqulu fil ardi Allah. Tidak akan berlaku hari kiamat hinggalah di atas muka bumi ni tak ada dah orang sebut pasal Allah tak ada dah. Tu tanda akhir zaman tu, tanda yang amat dahsyat. Jadi sebab tu di sini sebut maksud ilmu dicabut oleh Allah Taala. Di antaranya apabila orang dorai dah majlis ilmu agama, dorai ulama dah daping dah. Dia lebih memilih kepada ahli maksiat tu, dia lebih pilih. Dan ataupun kata ulama maknanya dimatikan sungguh, mati hakikat, mana mati sungguh lah. Mati sungguh alim ulama. Jadi ulama matinya nyewak bawa sekali lalu dah. Ilmu dia bukan harta benda. Sebab tu iman ni tidak dapat diwarisi. Ramai mana ulama mati anak dia tak jadi ulama pun ramai. Jadi nak khabar ni ilmu bukan benda yang boleh diwarisi. Tak macam harta boleh. Apabila tiada orang alim yang tinggal, dan di antara tanda-tanda akhir zaman juga yang ni peringatan untuk kita, kathirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'uhum. Di antara tanda akhir zaman ni ramai khutbah, orang hak pandai cakap ramai, ada pun orang hak faqih, orang hak benar-benar alim sikit, iaitu tanda-tanda akhir zaman tu. Tu tanda-tanda akhir zaman. Maka apabila tak ada dah orang alim tinggal, maka manusia akan menjadi golongan jahil. Manusia akan menjadikan golongan jahil sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin dengan arti kata sebagai tempat rujukan mereka. Dan hari ini pun kita boleh nampak dah. Kadang-kadang orang yang amanah dia anggap khianat, orang yang khianat dia anggap amanah. Tu zahir tu. Orang yang jahat dia anggap baik, orang baik dia anggap jahat. Ini disebut dalam hadis Nabi tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Maka di sini disebut tak ada dah orang alim tinggal. Maka manusia akan menjadikan golongan jahil sebagai pemimpin. Dia buat jadi orang jahil ilmu agama ni. Bukan jahil dunia. Dunia ni manusia ku pandai. Ada pun hak ilmu agama ni. Lalu mereka ditanya tentang sesuatu. Maka orang jahil ni yang diangkat sebagai pemimpin, yang diangkat sebagai tempat rujukan. Maka apabila ada apa-apa masalah, mereka akan ditanya hak jahil ni. Lantas mereka memberi pandangan tanpa sandaran ilmu. Jadi yang beri lalulah jawapan. Tambahan lagi di antara tanda-tanda akhir zaman ni, tanda-tanda orang hati bermasalah. Apabila orang tanya dia tak tahu benda tu, tapi dia pandai-pandai jawab. Tu bala juga. Sebab apa? Dia kadang-kadang gini orang ni, contoh ni nak sebut saja ni. Kadang-kadang apabila kita mari belajar ilmu agama dah, kita belajar. Siapa satu perekat apabila orang mari tanya kita tak tahu jawapan dia. Tapi setan ni dalam hati kita dia kata apa? Dorok cetongmu kalau mu jawab tak tahu. Jawab. Tu lah. Tu bala besar. Maka kita pun jawablah. Saya rasa rasa jalan lalu.
Bab rasa ni hak tu ilmu agama dah boleh buat rasa-rasa. Jadi saya rasa gini gitu. Jadi dia nak kabar dok tahu takut jatuh nama dia ni keluar dok gerak. Makanya gata juga jawab, maka jadi rosak. Jadi sebab tu kalau kita tanya orang tok guru ke orang alim ke tiba-tiba dia jawab dok tahu, katanya para ulama orang ni boleh kita ambil ilmu daripada dia. Dah dia dok tahu ustaz. Hak dia dok tahu, hak tahu bolehlah ambilnya. Nak khabar apa? Sebab apa dia jawab dia tak tahu? Dia amanah dengan ilmu dia. Dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Dan jawab la adri, aku tak tahu tu sebahagian daripada ilmu. Tu kaedah dia. Tak tahu, jawab tak tahu. Jangan saya rasa. Dalam hal dunia kita tak berani gitu. Cuba kita pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor terang begini. Tiba-tiba kita ada nyakit. Lalu doktor kata, saya rasa obat ni tak. Saya rasa obat ni tak. Doktor rasa, ya ke tak? Rasa-rasa lah. Rasa-rasa lah. Doktor kalau salah makan obat mana? Ada benda mati je. Rasa-rasa kita makan, ada obat yang doktor bagi. Rasa-rasa patah nak. Dok pun pada rantong sapah. Dia main rasa-rasa. Main rasa-rasa nampak tak mudarat dunia pun kita tak main rasa-rasa. Kita suruh orang tukang rumah buat rumah. Tukang rumah ni nya tali tik tak bawa, siku tak bawa, nya iting dengan mata dia je. Rasa-rasa molek tu. Rasa-rasa kita hak bagian nak buat rumah ni rasa apa ni? Rasa tak hati main gitu, main rasa-rasa je. Nya jadi lagu lain rumah aku kaji, main rasa-rasa. Dalam hal dunia kita dah ambil kira. Apatah lagi dalam hal agama. Jadi kalau orang tak tahu, jawab tak tahu. Satu. Yang kedua, yang disebut di sini pula, jawab pula tak ada ilmu agama, tak ada sandaran terus. Dah kerana dia orang atas, jawab juga. Maka apabila jawab, apa kata Rasulullah? Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dahlah dia tu sesat, dah jahil. Dalam waktu yang sama, dia juga menyesatkan orang lain. Batu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, dia mengajar kepada kita satu doa. Doa ni doa yang amat menarik lah. Doa ni biasa kita baca ni. Dalam kuliah-kuliah kita biasa baca ni. Allahumma ja'alna hadina muhtadin wa ghairad dallin wa la mudillin. Ya Allah, jadikanlah kami ini mendapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk kepada orang yang lain. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesesatan dan jauhkanlah kami daripada menyesatkan orang lain. Kerana bimbang kalau kita sesat kita seorang dah. Kalau kita ajar orang benda yang boleh menyesatkan, maka 2 kali dosa boleh ke kita. Hak kita sekara dah ni, hak kita dah lepas dah lagi. Yang kedua, kerana menyesatkan orang pula, kita juga menanggung dia. Man dalla ala khair kafa'ili. Siapa-siapa yang tunjuk pada kebaikan sama macam dia buat. Dan siapa-siapa yang tunjuk kepada keburukan, gitu juga. Begitu juga. Maka ni mudarat berlaku ni apabila tanya pada orang yang tidak ada ilmu. Dan ulama pesan pada kita, ingat, ilmu yang kita nak ambil pada seseorang ni sama macam kita nak ambil agama lah. Mulia agama dengan siapa mu ambil, maka benda tu mu akan dapat daripada orang tu. Kalau kita ambil dengan tok guru kita, ajar ilmu tu, biasa kita akan dapat buah tu lah. Kita ngaji dengan tok guru hak pasal gini, kita dapat hak pasal gini. Ini benda tu normal, benda tu kita gantung dengan tok guru kita. Batu ulama suruh dalam nak cari ilmu ni kena guru yang mursyid. Guru yang boleh tunjuk, ajar pada kita pada jalan yang sebenar. Pada jalan yang sebenar. Betul sungguh. Saya sebut satu contoh sajalah. Contohlah kita pergi ngaji. Kita pergi ngaji di Arab Saudi sebagai contoh. Di sana orang beramal mazhab Hambali. Jadi apabila mazhab Hambali antaranya time mayang subuh dah akad kunut.
Jadi apabila kita belajar gitu secara automatik, kita akan lebih selesa dengan beramal mazhab tu kerana kita belajar dengan tok guru kita. Begitu juga dengan cara yang lain, kita ngaji hak pasal gini. Kita ngaji rapat dengan tok guru hak pandai bahagian perubatan Islam, maka dia lebih cenderung ke arah tu. Tu di atas dengan siapa kita belajar. Sebab tu Imam Ghazali dia ajar pada kita, dia antara syarat guru yang perlu kita tengok untuk nak belajar, dia panggil guru yang mempunyai sanad. Benda masuk sanad tu maknanya guru ni mu belajar dengan dia tu belajar dengan siapa tu? Kita boleh khabar dia belajar dengan tok guru dia hak ning. Tok guru dia hak ning. Tok guru dia tu belajar dengan siapa? Benda tu nya sambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil sanad. Jangan ikut dah je, pedak je cakap boleh belajar. Dia belajar mana? Dia baca buku sendiri. Tu mudarat bahaya tu. Bahaya yang amat besar. Dalam Sahih Muslim pula terdapat sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathum mal malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah wa man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhum. Artinya sesiapa yang melepaskan suatu kesukaran dunia daripada seorang mukmin, Allah akan melepaskan kesukaran hari kiamat daripadanya. Ni hadis ni panjang lebar, tak apalah kita panjang sikit kot kuliah kita ni, kerana hadis ni benda nak terang reka sedap-sedap dak guna. Gini kaedah yang pertama, kita bagaimana nak mendapat layanan istimewa daripada Allah, maka layanan itu juga yang perlu kita beri kepada anak Adam. Hak tu kena pegang satu kaedah asas tu. Kita nak Allah Ta'ala buat guna ke kita, maka begitu juga yang perlu kita buat pada saudara kita. Dan dua syarat untuk kita nak amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, selari dengan syariat. Hak tu dua benda tu tak boleh bercerah tanggal tu. Sebab tu dia sebut dalam hadis ni, dia sebut siapa-siapa yang melepaskan kesukaran dunia. Maknanya kita melepaskan kesukaran yang dihadapi oleh orang beriman. Katanya para ulama, hatta orang kafir yang zimmi pun termasuk juga. Masuk kafir zimmi ni kafir yang baik lah kita sebut. Kafir yang tidak menunjukkan penentangan dia terhadap agama Allah. Kafir zimmi. Jadi siapa-siapa yang melepaskan kesukaran dunia daripada seorang yang beriman, Allah akan melepaskan kesukaran untuknya di hari akhirat kelak. Jadi semua kesukaran kita boleh tengok kadang-kadang keliling kelalang kita ni bukan semua orang senang. Batu orang Islam ni dia didirikan dengan cara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, tolong menolong. Ada saudara kita berhadapan dengan musibah, dalam waktu yang sama pula dia nak mengatasi masalah yang dihadapi itu tak ada keuangan. Bagi contoh,
Kalau kita tengok ada di kalangan sahabat kita baru-baru ni di Kuala Berang, di Besuk, orang yang ditipu banjir sampai rumah hilang terus. Dah rumah hilang, orang kampung pula hak ada duit dapat, hak tak ada duit nak unggah mana? Nak unggah mana? Jadi apabila gitu kadang-kadang beli dak tahu nak amda. Kalau hak jenis tak ada agama, hak ingat dak Covid baru-baru ni ramai mana orang bunuh diri. Dah bayangkan sampai hampir 1 juta orang kehilangan pekerjaan di Malaysia. Malaysia saja juta. Hak jenis tak ada hutang tak apa. Kalau hak hutang rumah sewa lagi dengan bayar bulan kereta lagi. Hak tu jeng belaka tu dak kira lagi PTN lagi. Hak kena bayar tu lalakak terus berhenti kerja. Nak unggah mana duit itu? Di Malaysia ada tokel hotel besar terpaksa jual barang-barang ringan. Kerana apa? Kerana Covid baru ni. Kalau nak duduk hotel apa, berat dulu. Jadi nak kabarnya kita ni tengok ada hamba Allah Ta'ala yang berhadapan dengan kesukaran sungguh, kita tolong dia dan niat kerana Allah. Niat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan kembali. Allah Ta'ala takkan biarkan letih kita, takkan biarkan lengah kita, takkan biarkan habis duit kita dengan tolong orang, takkan biar. Allah Ta'ala ganti semula, dan ganti yang Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita korbankan dunia. Sebab tu syarat dia tu ikhlas kena hak depan. Kalau tak ada syarat ikhlas, memang kita tolong orang habis rang, habis duit dah. Tapi kerana niat benda lain, maka duit habis, pahala tak dapat. Hak tu kita sedih tu. Dunia dah lah tak dapat, akhirat apa dah dapat. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, mu buat bukan kerana aku, mu buat kerana benda lain. Tu kita tambah tu. Maka ingat tu kena tengoklah kiri kanan kita. Siapa-siapa yang memerlukan pertolongan hajat seseorang, tolong-tolong. Kalau kita tengok hari ni di antara saudara-saudara kita, ramai yang sedang bergembira, terutamanya contoh di Terengganu ada. Hak kita nak sebut contohnya di Kedah. Di Kedah apabila kerajaan meluluskan untuk nak beri tanah yang telah lama digunakan untuk nak buat padi apa, sampai ada 30-40 tahun. Setiap kali mari 5 tahun janji nak bagi. Lepas pilihan raya senyap. Berpuluh-puluh tahun ada hak ayah mati, ada hak tok mati, ada hak tok yang usahakan tanah tu. Lala kerajaan hari ni beri-beri sungguh lah, beri-beri sungguh. Siapa ada perintah kepada pihak jabat tanah tu ada masalah ke tak ada masalah, luluh dalam masa 10 minit. Tu nak apa pada diri kita ni, siapa-siapa yang mudahkan melepaskan kesukaran yang dihadapi oleh manusia di dunia ni, Allah Ta'ala ganti mula. Allah Ta'ala ganti semula tu, sama ada baik di dunia ataupun hari akhirat. Kita jangan rasa rugi, Allah letih cari rumah orang siapa kena banjir nak atau bantuan, jangan berasa letih. Setiap dia kita buat tu kalau niat kerana Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala ganti, yakin dengan Allah Ta'ala yang maha kaya. Sesiapa yang memudahkan orang susah, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa-siapa yang buat mudah urusan dia dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak lah. Contohlah orang tu berhutang dengan dia. Asalnya kawan tu janji nak bayar bulan depan. Lalu kawan ni sampai bulan depan kata minta maaf banyak hamba dokdang. Memang dokdang sungguh. Mai pula budak nak masuk sekolah. Ni pula bulan pula nak masuk bulan puasa pula. Mai nak unggah dengan baju raya, dengan baju sekolah, kasut sekolah. Jadi dokdang terbela kepala otak. Jadi kita dah ada apalah bulan kali lagi. Tu mudah. Atau mudah lagi, yang besar lagi pahala dia dah ada apalah hamba hadiah pada awak lah. Dah ayah bayarlah kira rezeki awak tu. Pahala lagi besar. Tapi kalau kita letak dalam kepala dari sudut ganjaran Allah. Kalau tengok keuntungan dunia, memang kita ambil orang kita tu je lah. Kebetulan waktu nak mari tadi terdengar satu kuliah yang disampaikan oleh Tok Guru Haji Adi. Tok Guru dia kata apa? Dia kata ada seorang peniaga.
Yang mana peniaga ni jatuh wakil dia untuk nak berniaga di satu tempat. Siapa ke tempat tersebut lalu orang di tempat tu dia kata mu jual barang, apa jual barang. Oh dia kata barang ni mu jangan jual lagi. Barang ni orang tengah cari ni muak dulu senapah. Muak dulu lebih kurang seminggu. Minggu depan barang ni naik. Kalau barang ni naik mu jual minggu depan harga tinggi. Harga tinggi. Lala apabila gitu nyuak sungguh gitu. Seminggunya simpan barang tu. Barang makanan yang ramai orang belajar. Lepas daripada tu sekak. Seminggu lepas pada tu harga naik mencanak. Maka yang jual barang aku mendapat keuntungan yang besar lah. Mendapat keuntungan yang besar. Makanya suka untung besar ni. Maka jatuh surat dia kepada tokek dia hak asal ni. Dia kata untung kita besar terik ni sebab aku buat gini. Tanya siapa ada orang suruh sekak dulu seminggu. Jadi orang susah lah. Susah mana telur. Pas minggu jual mahal orang ambil. Lalu buat gitu. Maka apabila tuang asal dia tahu dia kata apa aku dah alam buat gitu. Perniagaan barang aku jangan buat gitu. Tu barang mudah amanah pada orang tu. Mula letak harga tinggi kerana apa orang dah kadang terdesak. Memang kena cari barang tu. Buat gitu dah baik. Segala keuntungan barang tu habis mungkin derma belaka pada orang susah. Jangan buat gini lah kali. Ni nak kabarnya dia antara orang yang memandang keuntungan dunia dengan orang yang melihat juga balasan pahala daripada Allah. Ada barang dia kan. Tu nak khabar orang tengok juga dari sudut pahala. Tengok dari sudut pahala jangan duk mikir kira dunia apa kecerah. Siapa tak duk mikir kita hak untuk sahang kita di sana. Kan Rasulullah kata dah kan. Barang kita tu harta kita amal hak dunia ni hak tu tunggu kita hari akhirat. Ada pihak kita simpan dalam pen haji, tabung haji dalam pen Islam tu hari-hari baloh. Nyebahan ke dia dak ingat dah kita. Dia dak ingat dah kita. Pernah diceritakan oleh Ustaz Nik Razi, adik pada Tok Guru Nik Aziz. Dia cerita pernah dia buat urus satu kih yang mana hamba Allah Ta'ala ni anak dia 3 orang. Dapat atas seorang-seorang tu 1 juta seorang. 1 juta seorang harta sakit. Maka dapatlah seorang mari nak ambil 1 juta tu. Ustaz ni kan boleh hamba ni buat pondok gini-gini nak cari dana, nak siap ke pondok. Dia kata Allah Ustaz tak ada kita ni Ustaz. Kita ni hutang banyak lagi begini dok dan minta maaf banyak dah. Ni buat balik 1 juta. Tak ingat dah hak mati tu. Mari anak nombor 2 pula. Ni duit 1 juta duit awak ni kita nak buat pondok gini-gini Allah minta maaf Ustaz. Saya anak hak ni belajar lagi, hak ni belajar situ, hak ni belajar sini. Tak tahu soal ni dah kedok au nak guna. Dah cukup kedok, sedok cukup kau kata ambil buat balik. Mari hak nombor 3 Ustaz khabar gitu dia kata Ustaz patutnya hak derma ni ayah kita hak patut derma ni. Sebab apa kitanya dia hak duit dia dah tak dapat kita. Nak apa kita nak dengan derma ni hak kita pun lah. Tak ada dah nampak maknanya orang kita ingat kita hidup ni teringatkan. Nak ingat kita je. Dah kalau kita dak tinggal agama dak ingat kita Kadang-kadang dak dalam bahan tanah lagi kita nyebal dah tanah tu. Tu dunia hari ni, Maka ni katanya Rasulullah siapa-siapa yang mudahkan orang susah, awak mudah orang susah. Kita biasa buat mudah dengan orang senang supaya apa kat dia senang kat nak dapat projek. Tak apa Datuk dah bayar lah. Kawan tu kaya dah. Kenapa senang kat dia aku nak projek benda-benda jumpa dia mudah ya luluh sebab aku baik dengan dia. Dak ni dia suruh memudahkan orang susah. Nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan urusan ni. Dunia Allah Ta'ala mudah, akhirat Allah Ta'ala mudah. Kita boleh buat mudah urusan dengan orang ni, buat mudah. InsyaAllah Allah Ta'ala balas. Jangan buat cewek orang salah tepuh dengan kita, tak apa nak buat. Buat mudah. Dah makan modal belah kita, Allah ganti mula insya-Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat baik, siapa buat jahat, walaupun besar darah, balasannya dia boleh tengok belakang hari akhirat pula. Dia boleh nampak belakang. Dia boleh nampak belakang. Ustaz cakap sedap. Dia memang begitu. Rasulullah kata apa? Barang dagangan Allah mahal. Dan barang dagangan Allah ni syurga.
Maka jalan nak menuju kepada syurga ni barang hak dak siku belaka dengan hawa nafsu. Hak dak siku belaka dengan hawa nafsu. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ingat ya, dari dua aib ni, ya kena tengok. Aib atas individu yang tidak memberi mudarat pada orang lain, hak kena tutup, kita kena tutup. Hak kena tutup. Man satara muslimah, siapa-siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Kita ada dak aib? Ada. Cuma kadang-kadang aib orang lain tu Allah Ta'ala buat kita nampak. Jadi sama ada kalau kita tutup, aib kita pun Allah Ta'ala tutup. Ada pun kalau kita tengok aib seseorang, kita kebel buat sedap cakap, Allah Ta'ala lagi mudah untuk nak buka aib kita walaupun dalam rumah kita sendiri. Dalam rumah kita sendiri. Tu Rasulullah pesan tu. Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi dia membantu saudaranya yang lain. Allah Ta'ala akan tolong hamba dia selagi mana dia ni jenis suka tolong orang lain. Suka tolong orang lain. Sesiapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah memudahkan buatnya jalan ke syurga. Kita mari dengar kuliah ni, kita pergi dengar kuliah ni, dok saja. Siapa-siapa yang berjalan nak menuju ke majlis ilmu, nescaya Allah Ta'ala mudahkan urusannya nak menuju ke syurga. Sebab apa? Sebab apabila kita pergi belajar ilmu agama, kita tahu benda yang Allah Ta'ala redha, benda yang Allah Ta'ala murka. Kita tahu amalan benda yang melayakkan kita masuk syurga, amalan benda yang melayakkan kita masuk neraka. Kita tahu. Dengan sebab tahu itulah kita boleh buat benda Allah Ta'ala suruh, tinggal benda Allah Ta'ala larang. Dah kalau kita nak tahu, nak buat apa ni? Kalau kita tak tahu, nak buat benda. Nak kata Allah Ta'ala kata begini boleh buat, tak muka tak tahu. Ada orang, dia beramal tapi ilmunya tak ada. Hamba dia cerita sama hamba, boleh puasa sama senin kami. Dalam keadaan cerita pula berbangga. Hak kita bimbangnya puasa tu buat ibadat tapi dalam keadaan riak tak guna skepeng. Hamba puasa sama senin kami. Dalam hati baru mau tahu siapa aku. Nak kata gua ni. Taklah puasa tu satunya hak ibadat tapi kerana ujuk rasa habis amalan kita nak buat. Kenapa? Kerana jahil. Jadi sebab tu ilmu merupakan perkara yang cukup besar. Hingga ada ulama kata aku lebih belajar, aku lebih memilih untuk belajar satu bab daripada ilmu daripada sembahyang sunat sampai 1000 rakaat. Nak apa besarnya nilai ilmu agama. Tiada suatu kumpulan manusia yang berhimpun di salah satu rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan sama-sama mempelajarinya. Sekiranya sekali-kalingan manusia, sekiranya ada manusia ni berhimpun di rumah-rumah Allah. Buat apa berhimpun rumah Allah? Baca Quran, belajar berkaitan dengan ilmu agama. Nescaya apa yang diberi oleh Allah, melainkan ketenangan turun ke atas mereka. Allah Ta'ala akan datangkan sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala datangkan ketenangan pada diri kita. Para malaikat mengelilingi mereka. Ada riwayat kata malaikat memayungi kita belakang. Ada ulama kata malaikat ni letak sayap dia, kita bakal duduk atas sayap dia belakang. Ada ulama kata malaikat duduk dengan kita sambil mendoakan kebaikan untuk kita. Maknanya malaikat bersama dengan kita dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Dan rahmat kasih sayang Allah meliputi orang yang berada pada majlis ini. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikatnya. Maksud dia apa? Allah Ta'ala akan menyebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu di dalam kumpulan yang jauh lebih baik daripada kumpulan dia berkumpul di atas muka bumi ni. Kita berkumpul boleh jadi 5-60 orang dalam majlis ilmu. Kumpulan Allah Ta'ala cerita pasal kita ni, nama-nama kita ni dalam kumpulan yang jauh lebih hebat lagi. Sebab tu ada ulama kata manusia ni dengan populariti dia ada 4 jenis. Kita boleh nilai lah kita duduk mana ni.
Ada manusia yang pertama, dia masyhur di alam para malaikat dan dia masyhur di alam para manusia di dunia ni. Ini contoh para nabi, para rasul, para alim ulama. Mereka di dunia pun orang kenal dan di alam malaikat pun dia kenal. Ni satu golongan yang paling mulia ni. Golongan yang kedua, dia masyhur di alam malaikat tapi tidak masyhur di alam dunia. Kita dapat ni dapat dah. Di antaranya kita orang yang kuat ibadat pada Allah, mari majlis ilmu agama. Orang ni malaikat kenal, nama dia sentiasa disebut. Kenapa duduk dalam majlis ilmu, sentiasa buat amal ibadat pada Allah? Maka dia ni masyhur di alam malaikat, tapi di alam manusia orang tak kenal pun. Contohnya kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia ni ketua penghulu kepada ahli syurga. Tetapi di dunia ni tidak dikenali. Tu golongan yang kedua. Kita jadi hak ni tak apa dah. Bimbang jadi golongan pertama tadi takut buah jadi sehat hati rasa lebih. Jadi golongan kedua orang sebut nama kita orang pakat dah kenal dah ke. Tapi malaikat kenal tu tak apa dah. Yang kedua. Yang ketiga ada manusia yang masyhurnya di dunia tapi tidak masyhur di alam malaikat. Artis-artis. Orang-orang kafir yang masyhur, dia ni di dunia sebut nama orang kenal belaka. Ada pun di alam malaikat tidak dikenali kerana mereka bukan min ahli ibadah. Yang ketiga, ada pun yang keempat yang lebih menyedihkan, dunia pun dia tidak dikenali, akhirat pun di alam malaikat pun tidak dikenali. Mereka orang yang miskin, susah adalah susah, ibadahnya tidak. Maka dunia pun orang ada cara macam orang tak ada. Ada pun di alam malaikat pun namanya tidak disebut kerana dia bukan ahli ibadah. Maka dalam empat golongan ni kita duk mana boleh nilai lah. Kalau duk jadi umur 2, umur 1 pun dapat umur 2 pun syukur sangat. Ada apalah kita dikenali oleh para malaikat tu jauh lebih baik. Daripada golongan ketiga dikenali selaras seluruh alam. Tapi alam malaikat tidak dikenali. Atau pohon berat lagi hak apa? Basak di dunia, basak terai juga di alam malaikat. Tak ada nama juga, na'udzubillahi min dzalik. Sesiapa yang lambat beramal, nescaya keturunannya tidak boleh menyegerakan kedudukannya mencapai darjat yang tinggi. Barang siapa yang tidak beramal, nescaya keturunan dia setara mana pun tidak mampu mengangkat dia. Malaikat dia kena sendiri beramal dengan amal-amal yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita ni walaupun keturunan tok dekor, orang hak pandai bocoh, pandai psil lah. Tok amba dulu lepas lerima biasa aja. Contoh saja. Tapi nak dia berbangga dengan tok, berbangga dengan ayah bekeng, tapi kita lipas pun takut. Maknanya orang kata mu tidak akan jadi hebat, mu tidak akan jadi gagah dengan sebab keturunanmu. Tak jadi. Melainkan mu sendiri yang kena belajar benda tu. Maka hakikat begitu juga. Walaupun mu keturunan yang hebat. Sama kalau nisbah masyarakat kita dulu kok keturunan wang, keturunan ni, keturunan ku, keturunan daing. Kan ada kan keturunan dulu-dulu ada teku macam-macam. Tapi kalau di dunia memang kadang-kadang benda tu ada kalau dulu. Ada pun learning walaupun keturunan mustara mana kalau mudah beramal maka berat juga. Ia tidak dapat mengangkat martabatmu melainkan kamu kena melakukan amal soleh sebagaimana yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni nak cerita pada kita kelebihan untuk kita cari ilmu agama. Ni molek ni cuti-cuti ni patut pergi carilah keng-keng untuk anak-anak kita. Daripada duk moyo main natang ni latu. Kalau tak si bangun kan. Hak latu lah, hak main geng juga. Jadi habis waktu begitu sebulan cuti ni. Bulan cuti carilah keng anak soleh ke, keng betul solat ke, asal-asal ada boleh carilah tengok dalam WhatsApp tu. Atau anak pergi daftar biarlah 50 riyal 100 riyal habis pun. Daripada duk nengumai latu, duk berambat kelatu letang. Ada bukan rekod di Indonesia ni mari daripada kono ni. Indonesia, Johor ingat saya tahu tak nyemai latu tu 3 jam tanpa henti. 3 jam sambil nangis dah lengoh
Siapa ayah kena suat dah nak dapat anugerah juara latu-latu. Allah macam-macam weh. Tak tahulah. Jadi nak kapanya belajarlah ilmu agama, insya-Allah ia akan beri kebaikan pada kita dunia dan juga hal lebih kita harapkan juga di akhirat kelak. Cabang iman yang ke-18 insya-Allah kita akan sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini kita ada satu pengumuman yang insya-Allah selepas daripada kita sembahyang isyak pagi, kita akan adakan solat hajat untuk ayah cik.